Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada my bro dan juga my sis dan juga geng-geng semua. Anda dalam rancangan Gang as Gang Motovlog. Assalamualaikum dan juga my bro and my sis semua. Diharap dekat rumah tu dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Hendak-hendaknya. Macam mana duduk di rumah? Seronok ke tak? Mestilah seronok. Sebab kita dapat meluang masa bersama keluarga. Dan juga bersama kenderaan-kenderaan kita untuk kita buat servis di rumah. Adakan aktiviti-aktiviti di rumah yang menarik. Alright. Kita disarankan duduk di rumah. Jangan kita keluar bersia-sia membuat aktiviti di luar. Kalau kita tengok dekat video ataupun YouTube yang ada dekat pasaraya pun mengekalkan jarak. Dan jarak. Berapa banyak jarak dah. Itu arahan kerajaan keluar lah. Kita tidak dibenarkan keluar kecuali ketua keluarga boleh keluar beli barang dapur. Tapi beli barang dapur tu berhampiran, kedai yang berhampiran. Jangan yang jauh-jauh buat alasan yang tidak mudah sabar. Contohnya, alright, bila polis tanya dekat roadblock, korang bagi tahu nak pergi beli rokok. Bila korang ditanya oleh polis, encik daripada mana, si mana? Jarak tu terlampau jauh daripada tempat tinggal anda. Itu kan tidak logik, tidak masuk akal. Ketawa je. Bukan andanya tidak dibenarkan keluar langsung. Keluar tu maksud aku tu, keluar tu bermaksud berjalan-jalan bernaiki kenderaan ataupun berjoging dekat luar tu. Tak. Maksud aku yang tidak boleh keluar tu bermaksud duduk di dalam rumah, di kawasan rumah. Jadi bermaksud kalau rumah kita tak ada pagar, kita buatlah aktiviti. Order Shopee ke, Lazada ke, minyak hitam ke, order sabun ke, boleh basuh motor, boleh basuh kereta. Alright, kalau kita ada tanah dekat rumah kita tu tanah sejengkal ke, jadi bermaksud kita boleh bertanam-tanam pokok bunga ke, pokok sayur ke, ikut sekati korang lah. Bermaksud jangan keluar daripada kawasan rumah korang. Itu bermaksud arahannya jangan keluar. Bukan tidak boleh keluar langsung. Tu korang kena faham. Ramai orang petikaikan. Kita dah tak boleh nak keluar, kita kena beli barang stok banyak rumah. Habis semua supermarket diserbu ramai-ramai. Itu kan jadi satu arahan yang salah. Tu salah daripada sisi undang-undang kerajaan. Arahan COVID-19 pada masa sekarang ni. Kita janganlah buat berita-berita palsu. Yang sebenarnya boleh keluar. Siapa kata tak boleh keluar? Arahan ketua keluarga. Okey, katakanlah sang suami itu dah tak ada di dunia ini. Jadi ketua keluarganya sang isteri. Jadi isteri yang keluar pergi beli barang dapur, barang keperluan. Alright. Contohnya macam student yang dekat luar sana tumpang rumah bujang kawan-kawan ke. Jadi bermaksud korang boleh keluar. Siapa kata tidak boleh keluar? Bermaksud belilah barang dapur berseorangan diri. Jangan ajak kawan-kawan beramai-ramai. Itu ramai yang orang yang tidak faham dekat situ. Okey? Faham, kena faham. Jangan buat tak faham. Bila disoal dekat Roblox nanti, korang bagilah alasan yang tidak logik, yang tidak mudah sabar. Aku tengok video dekat YouTube pun aku nak tergelak. Alright, yang itu arahan daripada kerajaan. Okey.
Arahan daripada KKM pula. Okey, macam mana kita nak mengatasi? Bukanlah kata kita ni jumpa vaksin sendiri. Kita nak mengatasi kesihatan kita je. Tak nak ada berjangkit. Jadi orang Islam kata kita ikhtiar. Alright, orang Melayu cakap baik mencegah daripada merawat. Alright, KKM bagi tahu setiap perbuatan kita perlu cuci tangan. Yang seeloknya setengah jam sekali. Tapi setengah jam sekali kalau korang duduk terbaring, tertidur depan TV, melanguk je, setengah jam sekali korang kena pergi tanda cuci tangan. Janganlah jadi macam tu. Korang kena faham betul-betul. Bermaksud setiap ada aktiviti, bila korang melakukan satu-satu aktiviti, korang basuhlah tangan. Alright. Selain daripada basuh tangan, korang nak buat aktiviti luar, contohnya nak basuh kereta ke, nak servis motor ke, ataupun nak bercucuk tanam ke di dalam pagar anda semua tu. Anda pakailah mask. Yang mana ketua warga nak pergi beli barang tu, pakailah mask. Alright. Lagi satu, yang pasal topik glove. Alright. Topik glove ni, kalau kita buat satu-satu perkara yang menyentuhi antara satu sama lain, kita perlulah pakai glove. Tapi kalau setakat kita tidak menyentuh mana-mana tubuh manusia ke manusia, alright, tak payahlah pakai glove. Sebab glove tu sekurang-kurangnya kita nak pakai dia 4 jam. Yang aku dah terbaca dalam Kementerian Kesihatan lah, 4 jam. Lepas tu 4 jam dah nak kena buang. Jadi korang pakai lama-lama. Yang satu hari yang petrol pump, duduk dekat petrol pump lama-lama tu, korang pakai nak buat apa? Alright. Just korang apa orang kata, kalau dah tidak boleh pakai glove ataupun tidak ada pembaziran, korang pakailah sanitizer. Bila dah sentuh dengan orang tu, korang pakailah sanitizer. Itu pun dalam KKM juga suruh kita pakai sanitizer tersebut. Alright, aku pun tengok video dekat YouTube, banyaklah kan, dan juga aku dapatlah mesej-mesej yang mengarut, bukan daripada arahan kerajaan sendiri. Korang yang dekat rumah tu janganlah buat berita palsu. Alright, berita palsu ni adalah satu kesalahan. Dah keluar berita dah dan dikeluar arahan dah. Siapa membuat berita palsu, kita akan cekup dia, kita akan tangkap dia. Bawa padan muka korang buat berita palsu. Dan juga artis-artis ataupun orang yang ilik-ilik yang ternama ni, kalau korang nak minta bantuan tu, korang pergilah minta bantuan, tak ada masalah. Benda tu kan dah ada syarat. Sombong amat. Antara gaji 4,000 ke bawah dan juga 4,000 ke atas. Jadi kalau kau rasa korang tu layak, korang mohonlah. Tak perlulah korang nak tolong. Okey, katakan ayat korang tu nak tolong artis veteran-veteran yang tidak dapat income. Artis veteran selama ni, pernah tak dia orang tu ada income sebelum ni? Sejak ni je korang cakap artis veteran perlu ada dapat bantuan tersebut. Nak tolonglah kononnya. Kenapa korang nak tolong? Sedangkan arahan dah dikeluar, syarat telah dikeluar untuk bantuan COVID-19 ni, untuk mendapat, kita panggil kewangan, untuk mendapat kewangan daripada bantuan-bantuan kerajaan ni, sendiri-sendiri minta. Bukan antara kawan ni tolong minta, kawan ni tolong minta. Tu je aku nak pesan. Aku nak respect YouTuber Malaysia. Korang tu bukanlah artis sangat. Macam aku ni, aku artis. Sombong amat ke? Aku bukanlah artis. Tetapi kita orang ni ada minat untuk buat video-video dan rancangan-rancangan kita orang sendiri. Di samping itu menjana pendapatan lah. Pendapatan tu sebenarnya sikit je, bukan banyak pun. Dia punya peratusan tu 20% je. Yang lebih tu kerana minat buat video. Kerana kalau korang tak minat nak buat video, pendapatan tu pun tak jadi. Jadi aku salute kepada YouTuber Malaysia yang mana dah buat charity ataupun dah menderma, dah buat satu video yang pergi rumah ke rumah, hantar bantuan makanan kan.
yang pergi sepertinya ustaz ataupun YouTuber dekat daripada Kedah tu, yang Isa tu, ya aku salute. Jadi aku banyakkan lagi, aku nak banyakkan lagi YouTuber yang korang rasa pendapatan korang tu dah melebihi daripada yang korang nak. Jadi korang buatlah satu aktiviti untuk bagi frontline ke, untuk bagi golongan-golongan sederhana ni ke, banyak-banyakkanlah menderma. Itu kan satu amalan yang baik. Alright, apa-apa pun korang duduklah di rumah. Itu kan lebih baik. Korang carilah aktiviti-aktiviti dan selalu fikirkan positif, jangan fikirkan negatif. Macam aku. Aku pergi kedai, aku beli banyak-banyak keropok, lepas tu aku makan lah. Tu je kerja aku. Lagi satu kerja aku adalah aku start lah, aku panas lah enjin kenderaan aku. Contohnya motosikal aku lah yang aku sayangi. Aku start tak boleh start. Masa tu lah kita nak tahu penyakit dia kalau kita dah tinggalkan selama 1 minggu, 2 minggu, kenderaan itu tak boleh start. Barulah kita buat satu servis. Alright, apa-apa pun, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua. Fikirlah positif, jangan fikir negatif. Buatlah amal ibadat yang banyak. Jangan buat kerja yang sia-sia. Okay? Assalamualaikum.